tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah tidak wahyukan dalam Al-Quran. Tiba-tiba dia kata, siapa buat amalan sekian dan sekian dapat pahala sekian dan sekian. Siapa bagi tahu? Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Seolah-olah kalau kita lah kata, orang di luar sana tu bagi tahu siapa mari solat di masjid Surau Mawaddah ni, satu orang dapat RM100. Pakak-pakaklah mari semayang. Lepas semayang pegang pengurusi, mana RM100. Pengurusi kata, saya tak pernah kata pun. Siapa bagi tahu? Ada fulan bin fulan. Orang tu berdusta atas nama kita. Pasal apa? Dia bagi tahu tentang satu pemberian yang mana kita tak bagi tahu. Bukankah itu dusta? Sebab itu hati-hati dengan fadilat amalan yang palsu. Bahasa mudah kita panggil orang yang macam ni, reka amalan palsu, reka hadis palsu, reka fadilat palsu. Mereka adalah scammer. Scammer dalam agama, menyatakan sesuatu dalam agama apa yang tidak berasal darinya. Maka dalam bab ini muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih ada amalan-amalan yang Allah dan Rasul nyatakan dia penyelamat dari api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentaufikkan kita untuk mengamalkannya. Baik, sebelum daripada ni, topik ini sudah kita bicarakan dalam pertemuan kita yang dahulu. Kita ulang balik beberapa perkara yang kita dah sebut, iaitu pertama, 2 kalimah syahadah. 2 kalimah syahadah ni adalah penyelamat dari api neraka. Di mana Nabi SAW kata, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah harramallahu alaihi nar. Siapa yang kata la ilaha illallah, siapa yang bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, Allah haramkan dia dari api neraka. Dan kita juga tahu semua bahawa ni adalah anak kuncinya syurga. Sebab tu jaga elok-elok anak kunci ni. Ada orang bagi perumpamaan, dia bagi macam mana? Tuan-tuan bayangkan, orang tu dia naik 60 tingkat anak tangga. Tangga dia tu nak naik bangunan 60 tingkat. Bawa barang kiri kanan, beg dia besar lagi, kiri kanan bimbit lagi, naik sampai tingkat 60. Sampai tingkat 60, orang panggil raba-raba cari-cari anak kunci, tak ada. Cari-cari anak kunci tak ada. Apa jadi? 2 perkara. Imma dia turun balik cari anak kunci, wa imma ada orang tolong buka anak kunci, ada orang tolong buka pintu. Dalam keadaan tu orang kafir, kalau dia tak bawa anak kunci syurga, nak turun balik tak boleh dah. Nak buka pintu syurga tak boleh juga. Apa pilihan yang dia ada? Dia tak ada pilihan. Allah Azza wa Jalla ambil dia, campurkan dia ke dalam neraka. Bayangkan, kalau 60 tahun dengan beban yang banyak itu adalah umur kita, 60 tingkat itu adalah umur kita 60 tahun. Beramal punya beramal. Sampai akhirat nanti segala kebaikan yang dibawa tu tiba-tiba tak ada kunci untuk masuk syurga. Sia-sia. Faja'alna wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura.
Allah kata kami datangkan amalan yang dia lakukan, bagi tahu kepada dia di akhirat, faja'alnahu haba'an manthura. Jadi kami jadikan dia seperti debu-debu yang berterbangan, hilang begitu saja. Umur dia 60 tahun, bila dia tak bawa anak kunci syurga. Apa dia anak kunci syurga? Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting. Dan kalau boleh tuan-tuan yang dirahmati Allah, tolonglah belajar perkara-perkara yang membatalkannya juga. Perkara-perkara yang membatalkan syahadah. Kalimah syahadah ni adalah kalimah tauhid. Kalimah tauhid, yakni dengan kalimah ini kita mengesakan Allah. Ada ke tidak perkara yang membatalkannya? Jawapannya ada. Itu lawan kepada tauhid. Apa lawan tauhid? Kalau tauhid tu mengesakan Allah, lawan kepada tauhid ialah tauhid ni tauhid tunggal. Lawan kepada tunggal apa dia? Sekutu. Apa sekutu dalam bahasa Arab? Syirik. Lawan kepada tauhid adalah syirik. Sebab tu dikumpulkan dua perkara ni, tauhid dan tidak mensyirikkan Allah, dalam kalimah tauhid yang agung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kekuasaan, walahul hamdu, baginya segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi kena hati-hati bila saat kita mengucap dua kalimah syahadah yang kita sebut sebagai anak kunci syurga. Jangan sampai kunci syurga ni terbatal dengan perkara syirik. Tapi ramai orang dia tak sebut tentang syirik. Bukan tak sebut, kalau kita kata tak sebut tu melampau lah. Tapi tak sensitif, bahasa kita mudah. Ramai orang mungkin sebut syirik, tapi dia tak sensitif dengan kesyirikan. Maksud tak sensitif dengan kesyirikan, kadang-kadang dia tak sedar apa yang dia buat tu boleh mendatangkan syirik. Budak-budak diajar sebagai contoh, pergi ke mana-mana, semalam budak-budak, kadang anak saya dia mari, habis ada koin tak? Ada koin. Bapa nak buat wish, dia kata. Saya kata, belajar mana? Tengok cerita kartun, dia kata. Saya kata tak payah, kalau nak make a wish, minta dengan Allah. Terbetulkan dia balik. Make a wish, minta dengan Allah. Berapa ramai orang minta hajat kepada selain Allah? Kalau minta hajat kepada selain Allah, dia boleh jatuh hukum daripada syirik. Malah yang lebih Nabi SAW takut. Yang lebih Nabi SAW takut daripada Dajjal. Kita ni kalau dengar akhir zaman ni, bunyi bab teori konspirasi, cerita Dajjal ni memang takut. Dan wajar kita takut. Wajar kita takut kepada fitnah Dajjal. Tapi tuan-tuan tahu tak, ada yang Nabi lebih takut. Nabi SAW lebih takut daripada fitnah Dajjal ke atas umat dia. Apa dia yang Nabi lebih takut daripada fitnah Dajjal? Kalau kita tu kata Dajjal, takut ni konspirasi.
habis semua dikaitkan dengan Dajjal. Punya takutnya kita. Sampai kapal terbang hok bawa vaksin pun kita kata inilah dia kenderaan Dajjal. WHO itulah Dajjal, TV itulah Dajjal, semualah Illuminati itulah Dajjal. Semua benda kita kait dengan Dajjal kerana takutnya kita. Tak betul tak tidak kita kait dengan Dajjal, kita pun tak tahu. Tapi ada Dajjal yang lain yang kita tak takut. Kerana Dajjal ni datang bawa syirik. Fitnah Dajjal ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kenapa dia ditakuti? Dia bukan ditakuti kerana power dia. Betul, Dajjal ni dia ada power. Siapa yang ikut dia dapat kebaikan. Turun hujan, bumi jadi subur, kebaikan melimpah-limpah bila dengar kata Dajjal. Bila tak dengar kata Dajjal, apa berlaku? Kemarau, langit tidak lagi menurunkan hujan, tanah gersang, tanaman mati, ternakan mati, hidup dalam kesusahan. Malah ada yang sampai dibunuh oleh Dajjal, dibelah dua, dicampur ke timur, dicampur ke barat. Berkuasanya Dajjal. Dia panggil contoh hidup balik. Hebat. Jadi kalau nak senang, mudah ikut Dajjal. Tapi kenapa kita takut kepada Dajjal? Kerana fitnah Dajjal bukan soal ekonomi. Fitnah Dajjal bukan soal kemakmuran. Fitnah Dajjal bukan soal kesihatan. Fitnah Dajjal adalah berkaitan kesyirikan. Jadi kena hati-hati daripada syirik. Yang paling Nabi takut lebih daripada Dajjal ialah asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ni lagi takut. Syirik nyata ni, tengok orang sembah berhala, okey. Kita berkenal, takkan aku pergi sembah berhala. Marah pula anak-anak, jangan pergi sembah berhala. Pasal apa? Syirik. Tahu kita. Tapi syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Sebagai contoh syirik yang tersembunyi macam mana? Kalau tak ada kamu, mati dah aku. Bahasa mudah ya kata kan? Kalau tak ada kamu, mati dah aku. Allah mana? Mana Allah? Ayat tu, kalau tak ada kamu lah, habislah aku ni. Mujur ada kamu. Question mark. Di mana Allah dalam menyelamatkan kamu? Habis tu nak kena cakap macam mana Ustaz? Cakaplah mujur Allah jadi, mujur Allah Ta'ala datangkan kamu saat tu. Mujurlah Alhamdulillah Allah buat mari kamu masa tu. Sikit lagi nak kena. Mujurlah ada dia tu tolong. Nasib baiklah dia ni tolong aku. Aku duk ingatlah dulu waktu aku susah dulu. Bisnes pun tak jadi, susah lagi, sakit lah. Sebab dia ni kawan aku seorang ni. Kalau tak ada dia, aku tak tahulah apa yang jadi pada aku hari ni. Syirik tersembunyi. Mungkin pada hati kita, kita tak niat pun nak kata kita, tapi perkataan kita telah meletakkan urusan hidup kita pada dia. Sedangkan urusan hidup kita sebenarnya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dia kata depan Nabi, Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang berlaku ni kerana Allah berkehendak dan kerana Nabi berkehendak. Nabi kata, jangan kata gitu. Jangan jadikan aku sama dengan Allah. Katalah Masya Allah. Sebut Masya Allah saja. Jangan kata Masya Allahu wa syi'ta. Nabi tegur sahabat gitu.
Jadi benda-benda syirik ni kadang-kadang kita tak perasan. Gi dulu orang dulu nak lalu tepi pokok, tanya pokok, minta dengan pokok. Tok, nenek, cucu minta izin, cucu nak tumpang lalu. Minta dengan siapa tok nenek tu? Minta dengan siapa tok nenek tu? Kadang-kadang diminta dengan orang benda-benda gaib. Dia sebut nama-nama gaib yang kita tak kenal nama dia siapa tahu. Sebut nama fulan bin fulan. Ni kami minta tolong gini. Di mana Allah? Syirik yang tersembunyi. Ada orang guna nama khaddam lah. Kamu buat amalan-amalan gini, khaddam jaga kamu. Siapa khaddam ni? Di mana dia dengan Allah? Tak cukuplah kita kata bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Nabi suruh hajar baca 3 kali sehari, pagi 3 kali, petang 3 kali dengan nama Allah. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Tidak ada yang boleh memberi mudarat. Ma'asmihi, seandainya kita berlindung dengan Allah ni, tak ada orang yang boleh memberi mudarat kepada kita. Syai'un fil ardi wala fis sama', sesuatu sama ada di langit ataupun di bumi. Wa huwa as-sami'ul alim, dialah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah. Di mana kita dengan ayat Quran, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung dengan Allah, pemilik sekalian alam. Min syarri ma khalaq, daripada keburukan apa yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dengan keburukan-keburukan yang lain. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahannya manusia. Min syarril waswasil khannas, daripada keburukan waswasil khannas yang membisik dalam hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung dengan Allah, kita minta kebaikan daripada Allah. Tidak ada yang boleh memberi manfaat dan mudarat kepada kita melainkan Allah. Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Waktu Nabi naik unta dengan Abdullah ibn Abbas, Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, wahai anak muda, aku nak ajar kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka, menjaga Allah, Allah jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tijahak, menjaga Allah, kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Di hujung hadis tu, wa'lam, ketahuilah, law ijtama'atil ummah ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma qad katabahu Allah lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Di hujung hadis itu Nabi pesan kepada Abdullah ibn Abbas, ketahuilah kalau sekalian umat ni berpakat nak memberi manfaat kepada kamu, tidak akan dapat memberi manfaat melainkan apa yang Allah dah tulis untuk kamu. Dan seandainya sekalian umat ni berpakat untuk memberikan mudarat kepada kamu, mereka tak akan dapat bagi mudarat kepada kamu melainkan apa yang Allah dah tulis untuk kamu. Rufi'atil aqlam, telah diangkat pena takdir. Wa jaffatis suhuf, dan kitab catatan amalan itu sudah pun kering. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
atau seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati di saat kala ada orang ajar kita buat sesuatu nak minta perlindungan, baca sekian-sekian, ada yang jaga kita selain dari Allah, hati-hati, dia adalah amalan yang syirik. Implikasi dia apa? Implikasi dia membatalkan kalimah syahadah yang merupakan benteng utama kita dari api neraka. Benteng utama kita daripada neraka ialah dua kalimah syahadah. Dalam satu hadis yang sahih juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, juga kes Mu'adz bin Jabal dia naik keldai dengan Nabi. Nabi SAW tanya Mu'adz, "Wahai Mu'adz, kamu tahu tak apa hak Allah ke atas hamba-Nya dan apa hak hamba-Nya ke atas Allah?" Mu'adz pun tak tahu, dia pun jawablah, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasul lebih tahu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak Allah ke atas hamba-Nya ialah hamba ni tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Itu hak Allah. Jadi semua hak Allah yang menjadi milik istimewa Allah jangan diletakkan kepada selain Allah. Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jangan letak yang lain boleh disembah melainkan Allah. Allah dialah yang memberi manfaat dan mudarat. Jangan tiba-tiba kita kata ada orang lain boleh memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Allah tempat kita bergantung dan berharap, tempat kita bertawakal. Jangan tiba-tiba ada tempat lain kita bergantung dan bertawakal untuk keselamatan kita. Tapi kadang-kadang orang tak nampak. Bila dia amalan-amalan dia kata minta dengan khadam lah, minta dengan pelindung lah, minta dengan tu, nak pagar rumah, pagar apa. Kalau betul pagar dengan ayat-ayat Allah, lalu bergantung tawakal kepada Allah, tak apa. Ni pagar dengan benda-benda lain dari Allah. Tulis nombor dekat pintu, tulis nombor dekat kereta, tulis nombor pakat azimat dan sebagainya. Ni minta tolong dengan siapa? Seru nama orang tu, seru nama orang ni, seru jin, seru macam-macam. Mambang tanah, mambang air, mambang angin, segala mambang dia panggil. Piramli sebut mambang lah, tapi lah ni mambang tidak dipanggil dengan nama mambang. Dia panggil dengan hei wali sekian, hei wali sekian, hei wali sekian. Sama aja. Maknanya dia bergantung harap dia, keselamatan dia, tawakal dia tidak lagi pergi kepada Allah. Apa hukum dia? Syirik. Atau kita bimbang. Jadi saya ulang balik, dari saya tegaskan benda ni balik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana betapa pentingnya kita jaga dua kalimah syahadah dan betapa perlunya kita hati-hati dari syirik. Sebagaimana Nabi sebut, dia tak bimbang syirik yang nyata. Semua orang tak nak kalau tiba-tiba macam seolah-olah tuan-tuan, bila diajak makan babi, semua orang tak nak berlaku. Pasal apa? Benda yang jelas keharaman dia. Tapi mari benda yang sama-sama. Boleh makan ke tak boleh makan? Boleh kot, hantai je lah. Pasal apa? Samar, tak jelas. Syirik pun lagu tu lah. Nah, orang ajak, mari kita pergi sembah patung kat kuil mana. Memang taubat tak pergi. Potong jari pun tak pergi, nak pergi sana, tak pergi. Nah, tapi kalau diminta mari kita buat amalan sekian-sekian, ada yang jaga kita. Siapa dia? Sebut begini, begini, begini. Yang dia sebut tu bukan Allah. Oh, kita kata molek juga amalan ni. Kena hati-hati. Bermulanya amalan syirik di Mekah
daripada seorang lelaki yang soleh. Soleh pada pandangan orang Mekah. Nama dia Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Amru bin Luhai Al-Khuza'i ni, dia pergi ke Syam. Sampai ke Syam, dia tengok orang sembah patung. Fastahsanahu, disebut dalam sirah. Dia rasa bagus. Pasal apa? Feel dia waktu mereka sembah patung lebih daripada feel waktu dia sembah Kaabah. Ni jahiliah ni, dia anggap dia lupa dah kepada Allah. Cuma ritual beribadat di Kaabah tu masih ada. Lalu dia pun rasa lagi baik kalau kita bawa benda ni buat balik ke Mekah. Tapi kita tak sembah dia. Kita tetap sembah Allah. Cuma ni kita letak sebagai perantara antara kita dengan Allah. Apa dia buat? Dia letak depan Kaabah. Dia sembah menghadap Kaabah, tapi patung tu ada depan dia. Sebab tu bila sebut dalam surah Az-Zumar, orang-orang kafir kata, "Ma na'buduhum." Kami bukan sembah patung. Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Cuma patung ni kami jadikan dia sebagai perantara antara kami dengan Allah. Jadi Amru bin Luhai Al-Khuza'i ambil patung, satu patung, letak dekat Kaabah. Bermula daripada patung tu lah, marilah orang lain letak pula satu, patung letak pula satu, akhirnya ada 360 berhala di sekeliling Kaabah. Bermula daripada seorang salih pada masyarakat dia, nama dia Amru bin Luhai Al-Khuza'i. Lama kelamaan orang tak ingat dah kepada Allah, orang minta kepada patung. Syirik ni dia tak berlaku terus kepada syirik yang besar. Dahulu daripada syirik besar tu ada syirik-syirik kecil yang tersembunyi yang mendahuluinya. Jadi kalau tuan-tuan takut kepada Dajjal, kena lebih takut kepada syirik. Terutamanya syirik yang tersembunyi. Sebab apa syirik tersembunyi? Memang sebab bukan semua orang nampak. Malah kalau kita tegur seseorang, tak boleh buat macam ni. Kita tak syirik. Dia marah pula kita tegur. Kita semayang dia tu. Kita puasa. Tapi bila balik, dia punya kerih dia tu, dia kata kalau tak ada kerih ni, kalau ada kerih kita ni, curi tak masuk. Mudarat tak datang. Tapi dia semayang. Dia tak rasa dia syirik. Pasal apa? Sebab tersembunyi. Tangkal, azimat, benda-benda macam tu. Banyak mana masyarakat kita. Hatta kalau perah ikan puyuh dalam rumah pun dia kata curi tak masuk. Nak pelik sungguh. Perah ikan puyuh dalam rumah curi tak masuk. Habis tu mu nak bertawakal pada puyuh tu. Pelik sungguh orang kita. Kadang-kadang ada orang ajar buat tulis sesuatu, tepek dekat kereta. Tepek tu tampal lah. Ataupun tulis tu di bawah kereta, bonet, seat, mana-mana tulis. Ada tulisan-tulisan tertentu lah. Huruf ke, nombor ke, dia suruh tulis. Dia kata kalau buat macam ni, kereta ni tidak dicuri, tidak kemalangan, tidak ditimpa mudarat. Ya salam. Habis tu hak Nabi ajar setiap kali nak naik kereta baca doa tu macam mana? Hak tu tamu tak nak amal pula, setiap kali naik kereta bacalah doa bismillah ataupun subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nak keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tawakal kita tu kepada Allah. Ajaib ni tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya sebut sebab saya bimbang dan sebab saya sayang. Bimbang dan sayang kenapa?
Kerana kalau tidak diajar dan diingatkan, orang lupa. Dia sangka dia masih Muslim, dia sangka dia masih memiliki anak kunci syurga, walhal anak kunci dia tu telah hilang giginya. Itu yang pertama. Amalan-amalan yang menyelamatkan kita dari api neraka. Yang kedua, cinta kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, as-sadaqah, kita dah sebut dah. Yang keempat, puasa sunat. Yang kelima, salat berjamaah. Salat berjamaah. Di mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dari surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43, bila ditanya ahli neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu duduk dalam neraka ni? Jawab dia apa? Qalu lam naku minal musallin, sebab dulu kami tak semayang. Orang tak semayang, mana kedudukan dia? Neraka. Berdasarkan dalil Quran dari surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43, di mana ahli neraka bila ditanya kepada mereka, kenapa kamu masuk neraka? Ahli neraka jawab, sebab kami tak salat. Jadi kita faham bahawa siapa yang salat, insya-Allah tidak akan masuk neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmizi, siapa yang salat kerana Allah selama 40 hari dalam jamaah, dia sempat takbiratul ula, ditulis bagi orang ini 2 keselamatan. Yang pertama, keselamatan dari api neraka, dan yang kedua, keselamatan dari kemunafikan. Hadis riwayat At-Tirmizi, darjatnya hasan li ghairihi. Amalan yang seterusnya ialah salat fajar dan maghrib. Salat fajar dan asar. Daripada salat yang 5 waktu tadi, dikhususkan pula 2 salat yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang salat sebelum terbitnya matahari. Ini matahari nak terbit tadi kan? Sebelum terbit matahari salat apa? Salat subuh. Dan sebelum terbenamnya matahari, iaitu salat asar. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Apa amalan lain lagi muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah? Bacalah zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang tu ada satu zikir. Zikir pagi petang tu himpunan zikir-zikir. Tapi kalau kita tak sempat baca hak lain, baca hak betul-betul yang kita kata fokus yang besar, yang utama. Antara yang utama dalam zikir pagi petang tu, semuanya utama belaka, tapi paling utama ialah satu zikir, siapa yang baca dia 3 kali di waktu pagi, dia mati sebelum petang. Okey, maka dia masuk syurga. Siapa yang baca waktu petang, dia mati sebelum pagi, dia masuk syurga. Mana zikir? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pernah dengar ada orang ajar, siapa baca zikir sekian-sekian tak mati? Ada tak? Ada dengar? Ada orang ajar, saya tengok dalam YouTube lah. Dia kata orang tu, dia amal zikir ni, dia tak mati sampai berapa ratus tahun umur dia,
Dia mimpi, mu tak nak jumpa aku ke? Mimpi jumpa Nabi. Konon-konon lah. Mu tak nak jumpa aku, makna mu tak nak mati ke? Jadi tahun tu dia tak baca doa tu. Maka mati dia tahun tu. Cerita lagu ni kalau saya kata kartun lah. Pasal apa? Tak ada zikir yang boleh menghalang kematian. Yang Nabi ajak ialah zikir andai kamu mati. Sebab kita tak tahu bila nak mati. Tapi satu zikir andai kamu mati. Di saat kamu baca zikir tu, kamu masuk syurga. Yang tu ada. Tapi tak ada zikir yang boleh halang malaikat maut cabut nyawa kita. Ada setengah tu dia kata tok guru dia ni 8 kali malaikat maut mari, 8 kali dia tolak. Dahsyat tuan-tuan. Ini kalau cerita kartun lah, kalau cerita kartun. Tapi jangan hairan, followernya ramai. Followernya ramai. Zaman lah ni follower dia tak kira. Saya ada tengok satu dokumentari. Ni cerita tidak hak kita ni. Lihat moden ni, moden. Satu dokumentari nama dia The Social Dilemma. Tuan-tuan tengok dalam Netflix ada. The Social Dilemma ni dia cerita tentang sisi gelap dalam dunia media sosial. Di sebalik skrin yang kita tengok tu ada super komputer. Saya panggil super komputer, tapi ada pakar IT, dia mari betulkan saya, dia kata, "Ustaz, lah ni orang tak pakai dah super komputer. Dia dah ada hyper komputer yang kekuatan dia 150 kali ganda lebih powerful daripada super komputer." Saya kata lagu tu ke? Dahsyat lagi. Ini maklumat terbaru lebih daripada dokumentari yang saya tengok. Dia kata sebalik skrin tu dia ada artificial intelligence, AI kita panggil. AI tu dia boleh baca karakter kita seorang demi seorang. Setiap hak kita buat dalam hidup kita ni dia boleh baca, dia boleh predict. Apa hak kita nak buat? Kadang-kadang kita baru tarik dalam WhatsApp nak beli sekian-sekian, buka Facebook, keluar dah apa dia hak kita nak. Dia punya cadangan-cadangan dan sebagainya. Pasal apa? Sebab dia pilih untuk kita apa yang kita nak tengok. Dia pilih untuk kita apa yang kita nak tengok. Sehingga akhirnya kita rasa kita pilih benda tu. Tapi sebenarnya kita hanya tengok apa yang dia pilih untuk kita. Maknanya, akaun Facebook saya buka, konten dia tak sama dengan Facebook bini saya. Tak sama dengan hak anak-anak saya. Tak sama hak kawan-kawan saya. Sebab apa? Setiap orang, AI akan tetapkan apa yang dia nak tengok. Dia profilingkan kita. Habis itu macam mana Ustaz? Dia tak menilai mana benda buruk, mana benda baik. AI dia tak boleh nilai benda tu. Dia hanya tengok profil. Kalau kamu minat benda buruk, dia bagi kepada kamu hak kamu minat. Lepas tu kita pula, kita akan berhukum bila tengok nak menilai sesuatu, akhirnya kita tak ada perasaan nak nilai benda berdasarkan buruk atau baik. Macam mudah saya bagi contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok nak pilih kedai makanan sedap, hak mana sedap? Kita tengok mana? Kita tak nak siapa. Ada 2 kedai depan kita, hak mana sedap kita nak pergi tengok. Kita tengok hak mana ramai. Viral, hak mana ramai. Jadi begitulah juga implikasi kita dalam soal beragama. Orang lah ni dia akan nilai baik dengan buruk, dia tak kira dah hujah Quran ke hadis ke, tak kira. Hak mana ustaz follower dia ramai, hak ni lah akan sampai ke news feed dia. Hak mana dia tekan sekali ustaz tu, mari follower ramai, makin ramai follower makin AI akan blast. Makin ramai follower makin AI akan blast. Jadi AI ni dia bantu kadang-kadang di saat orang kecenderungan sesuatu, dia minat seorang ustaz ni, AI akan bagi ustaz tu je ke dia. Dia tak akan dengar ada ustaz-ustaz lain. Itu dark side dia. Baik dia banyak. Baik dia boleh guna untuk analisis dia. Kaji cuaca guna untuk analisis dia. AI ni sampai kita dalam kehidupan kita memang banyak kita bergantung kepada dia. Tapi dia ada dark side dia. Dia ada sisi buruk dia. Jadi kita kena hati-hati. Sebab tiba-tiba kita minat hak jenis mengamal pelik-pelik tu, mari pak kita datang, dia pun ajar dalam tu. Siapa hak baca zikir sekian-sekian tak mati. Kita pun betul ustaz ni. Kita tak pernah dengar. Pasal apa?
kita hanya berpada dengan konten yang dihidangkan kepada kita. Tapi ada orang percaya? Ada. Ramai, bukan sedikit. Baca zikir sekian-sekian tak mati. Ada tok guru dia 8 kali tolak malaikat maut. Betul ni. Waktu saya belajar, tu ada satu subjek dia panggil al-firaq. Firaq ni adalah kumpulan-kumpulan dalam Islam. Dia ada subjek al-adyan wal firaq. Agama kita belajar tentang agama Yahudi, agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu. Kita belajar tentang agama-agama selain Islam. Kita kata perbandingan agama. Dalam masa yang sama kita juga belajar tentang kumpulan-kumpulan yang disandarkan kepada Islam. Makna seperti Ayah Pen, seperti ajaran-ajaran sesat yang lain, yang mereka kata mereka Islam, tapi konten dia menyimpang dari agama Islam. Termasuklah ajaran-ajaran hok pelik-pelik. Macam baru ni lah tuan-tuan tengok video ke tersebar orang Yahudi tawaf di Kaabah tu. Dapat tak video tu? Tak dapat? Maknanya tuan-tuan tu tidak power lagi lah main internet tu. WhatsApp tuan-tuan tu kategori hak soleh-soleh lagi lah. Nah, kalau tak sampai tu. Tapi kalau siapa tengok banyak tersebar viral baru ni, Yahudi tawaf di Kaabah. Amalan dia duk mahal, orang pun kata Yahudi. Bila kita semak balik, dia bukan Yahudi pun, orang Islam. Asal daripada Turki, baju dia Turki, perempuan dia pun Turki, beg umrah tu pun Turki. Video tu bukan video sekarang, video tahun 2017 lagi. Tapi orang dah kata, poin dia apa? Adalah tu kumpulan mana hak dia ikut duk berzikir. Duk main. Tuan-tuan pernah tengok tak? Orang duk berzikir duk akak turun, dia zikir gitu. Tapi dia kata dia Islam. Apa yang dia buat menyimpang dari Islam. So kita waktu dulu belajar, dalam kuliah saya dulu kita belajar perkara ni, benda ni, kumpulan-kumpulan ni. Tapi kita belajar bukan nama saja, kita belajar karakter, buat profiling juga. Profiling karakter. Ajaran-ajaran menyimpang macam ni kena hati-hati. Jadi antara karakter dia ialah dakwaan yang pelik-pelik. Seperti tadilah zikir tak mati. Malaikat maut boleh dia tolak 8 kali. Ada satu tu disandarkan kepada satu tarekat yang sesat lah. Datang anak murid dia mengadu, Tok Guru nangis-nangis, bapa ni anak hamba mati, anak saya mati, saya sungguh ke anak saya begini. Jadi Tok Guru kata bila mati? Baru sekejap tadi. Tunggu Tok Guru pergi kejar malaikat maut tu lagi. Cerita memang tak masuk akal. Tok Guru pergi kejar malaikat maut. Mana jumpa malaikat maut? Di langit. Malaikat maut tengah nak bawa nyawa, naik roh ni naik ke langit. Tok Guru rebut nyawa tu daripada tangan malaikat maut, ambil balik, masuk semula dalam nyawa, dalam tubuh anak murid dia. Ni anak kepada anak murid dia ni, akhir sekali hidup semula budak tu. Tuan-tuan kata, cerita ni memang dahsyat. Tak pernah dengar. Real story. Benda ada kitab ni. Jadi hati-hati. Okay? Kita nak sebut apa tadi? Zikir yang sahih. Ada orang ajar zikir tak mati. Tak. Nabi tak ajar gitu. Nabi ajar zikir ni kalau baca masuk syurga. Ada satu lagi zikir Nabi SAW ajar pagi petang ni. Faman qalaha, siapa yang kata dia marrataini, 2 kali, a'taqallahu nisfahu, Allah akan bebaskan separuh dirinya dari neraka. Wa man qalaha thalatha, siapa kata 3 kali, Allah akan selamatkan
3/4 dirinya dari neraka. Dan siapa yang kata 4 kali, Allah akan selamatkan dia dari api neraka. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan darjatnya hasan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang kata waktu pagi dan petang, apa dia kata? Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illallah la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Siapa yang kata 4 kali setiap pagi dan 4 kali setiap petang, Allah akan merdekakan dia atau selamatkan dia dari api neraka. Haji baca doa zikir pagi petang. Ada tak dalam zikir pagi petang? Hisnul Muslim baca 4 kali. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Baca 4 kali, selamat daripada api neraka. Jaminan siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana dia ambil? Sunan Abi Daud dengan riwayat yang bersambung sampai kepada Nabi. Apa status anak dia? Hasan. Boleh beramal dengannya. Ini bukan cerita kartun, ini real punya. Yang seterusnya, minta berlindung dari api neraka, doa berlindung dari api neraka, iaitu seperti mana kita kata Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar. Di mana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, siapa yang salat subuh siapa yang salat subuh, dia kata sebelum daripada dia bercakap dengan orang, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku dari neraka 7 kali. 7 kali. Fa innaka in mitta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar. Dia kata apa? Kalau kamu mati pada pagi itu, Allah Ta'ala akan tulis bagimu keselamatan dari api neraka. Yang ini selepas salat subuh 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ada yang mendhaifkan hadis ni, tapi riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, ada yang kata beramal disebut ihtiyat kerana dia termasuk doa, tapi pengarang kita ni meletakkan darjatnya hasan, maknanya berlindung dari api neraka. Okey. Begitu juga waktu selepas salat maghrib. Lepas salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Kalau sebut Allahumma ajirna apa boleh? Ni dengan na tu tak apalah, dhamir kita je. Jangan duk balas batu. Ustaz tu kata ajirna, orang kata ajirni, mana betul? Balas na dengan ni, pada hana dengan ni, tu dhamir je, kata ganti nama. Saya dengan kami, itu je. Dan yang terakhir saya nak sebut pada pagi ni, ada lagi banyak lagi kena sambung versi ketiga pula ni, iaitulah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur. Kalau tuan-tuan nak jaminan keselamatan dari api neraka, itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Tirmizi. Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man hafaza ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'i raka'atin wa arba'in ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Siapa yang jaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah haramkan dia dari api neraka. Allah haramkan dia dari api neraka. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita ni diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Tapi paling utama saya tekankan sekali lagi soal tauhid kita.
Tauhid ni ada dia selamat, tak ada dia binasa. Walaupun orang tu ahli maksiat, tuan-tuan kena bezakan antara maksiat dengan syirik. Ada orang jahat ungguh dia, tapi dia pelaku maksiat. Ada orang baik tapi dia pelaku syirik. Nah, syirik dengan maksiat ni dua benda berbeza. Ada maksiat tapi tidak melibatkan syirik. Dia bunuh orang, itu antara dia dengan manusia. Dia berzina, itu antara dia dengan manusia. Dia mencuri, itu antara dia dengan manusia. Memang Allah larang, salah, kita takkan betul, tapi dia dosa dia melibatkan muamalah dia dengan manusia. Allah hukum dia sebab dia buat maksiat. Salah, ya, tapi dia maksiat. Tapi kalau syirik lain. Syirik ni nature dia lain, bukan maksiat biasa. Kalau orang duduk pergi konsert, duduk konsert ke apa gini, nyanyi lah, berjoget lah, kemudian berzina, kemudian minum arak, pergi clubbing, pergi apa. Maksiat, betul, salah maksiat. Kita tak sokong pun. Tapi maksiat masih lagi ringan dibanding dengan syirik. Syirik ni berlaku mungkin pada orang soleh, sembahyang 5 waktu, syirik. Tidaklah kata orang pergi clubbing itu selamat, ada je orang clubbing pun syirik. Tapi maknanya ada beza antara syirik dengan maksiat. Buat dosa-dosa ni jangan sampai syirik. Itu bahaya dia. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia main nombor ekor judi tak? Judi sebelum dia daripada pergi judi, dia pergi kubur keramat, minta nombor judi dengan kubur keramat. Ada tak orang buat lagu tu? Ada kan? Pergi puja kubur, minta nombor ekor. Antara dua, pergi puja nombor, pergi tikam nombor ekor dengan pergi minta dengan hari kubur, dua-dua salah. Tapi hak mana lebih berat? Hak tikam nombor tu salah, tapi dia tu dosa besar. Hak pergi kubur minta nombor ekor dengan ahli kubur ni bukan setakat dosa besar, syirik, minta kepada selain Allah. Jadi kalau orang tu salah satu, dia main nombor ekor tapi tak pergi kubur. Seorang lagi pergi kubur je tak main nombor ekor. Hak mana lebih berat? Saya potong dua, nak suruh tuan-tuan faham lah ni, nak suruh faham. Real case, orang pergi kubur, bawa pulut kuning, bawa gapo, buat ritual, minta nombor ekor. Dapat nombor ekor, pergi tikam nombor, dapat judi. Spot toto kau main kena, kau ikutlah. 4 digit ke 3 digit kau ikut dia lah. Yang penting dia tikam nombor, minta dengan ahli kubur. Dia telah melakukan 2 dosa. Satu tikam nombor, satu minta dengan ahli kubur. Dosa. Waktu kita nampak salah berlaku. Pasal apa? Sebab dia pergi tikam nombor. Cuba kita potong 2. Seorang tikam nombor saja, tak minta nombor dengan kubur. Seorang minta kubur saja, tak tikam nombor ekor. Pada sisi agama, hak mana lebih berat? Hak ni sebab syirik. Tapi pandangan manusia tak kata gitu. Jahat dia tu tikam nombor ekor. Pandangan pasal apa? Syirik yang tersembunyi. Allahu Akbar. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kesyirikan, dan Allah Ta'ala bimbing kita berdasarkan Al-Quran dan panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para ulama yang benar, agar kita ni selamat dari api neraka. Hati-hatilah tuan-tuan, kalau boleh, sebagaimana AI buat profiling untuk kita, kita buatlah juga profiling untuk ambil agama kita. Maknanya ambillah agama dari orang yang benar agama dia. Profilingkan ulama. Pasal ni hijau ulama hadis. Ulama hadis ni macam mana dia boleh kategorikan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu,
Sebab mereka profiling ulama. Mana-mana ulama bawa hadis palsu, dia tolak. Mana-mana ulama bawa hadis dhaif, dia tolak. Ulama hadis hanya menerima daripada khabar orang-orang yang thiqah, barulah dianggap sebagai agama. Jadi profiling, tolonglah profiling apa yang nak kita ambil sebagai agama. Saya bimbang kalau kita tak profiling, tak profilkan ulama ni, tiba-tiba mari orang penglipu lara sebut cerita palsu, dongeng dan sebagainya dalam agama, tapi tuan-tuan akan anggap dia sebahagian dari agama. Pasal apa? Sebab kita tak tapis. Tapislah apa yang kita nak ambil, kerana ilmu kita akan membentuk karakter agama kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.